Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berjumpa sekali lagi di dalam sesi Mari Beringat, di mana sesi tazkirah pendek kita ingat mengingati antara satu sama lain. InsyaAllah pada hari ini, hari Rabu ini, kita akan memberikan satu peringatan kepada diri kita terlebih dahulu dan juga kepada semua akan perihal akan satu perkara yang bakal kita lalui pada malam hari ini. Satu fenomena yang di mana menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Fenomena alam ini yang kita masukkan adalah solat gerhana yang akan berlaku pada malam ini, yang disahkan oleh ahli-ahli pengkaji dan juga ahli-ahli yang mahir dalam pengkajian matahari dan bulan, di mana akan berlakunya gerhana bulan pada malam ini tepat pada pukul 7.04 malam, yang berakhir pada pukul 8 hinggalah pada pukul 8.52 malam, insya-Allah. Jadi pada pukul 7.04 malam ini hinggalah pada pukul 8.52 malam ini berlakunya gerhana bulan. Dan apakah perkara yang boleh kita lakukan sempena kita melalui fenomena alam ini? Perkara-perkara yang kita lakukan yang masyhur sekali adalah kita melakukan solat gerhana. Jadi izinkan kami di sini yang berkesempatan untuk berkongsi sama cara-cara yang mudah untuk kita boleh lakukan solat gerhana tersebut. Terlebih dahulu Allah SWT berfirman dalam surah Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-laili wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wal qamar wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah SWT berfirman dalam surah Fussilat ayat 37, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan. Dan sebaliknya, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya, kalau betullah kamu hanya beribadah kepada Allah. Ini adalah di antara yang perkara-perkara yang kita faham termasuk di dalam syariat kita melakukan solat gerhana. Jadi solat gerhana yang di dalam Islam disebut sebagai solat kusuf, salatul kusufain, solat dua gerhana, sama ada gerhana matahari maupun bulan. Adapun dari segi fikih, jika ianya berkenaan dengan matahari, kita menyebutkannya sebagai kusufus syams. Kusufus syams dengan kaf, kusufus syams. Akan tetapi ianya bersangkut dengan gerhana bulan, di dalam fikih ia menyebutkannya sebagai khusuful qamar dengan kha, khusufil qamar. Maka ini adalah dua solat yang boleh kita lakukan jika kita melalui fenomena gerhana tersebut, matahari maupun bulan. Apakah hukum kita melakukan solat gerhana? Hukumnya adalah sunnah muakkadah, iaitu hukumnya sunnah yang sangat digalakkan oleh kita, hatta kita lakukannya dengan sendiri. Ini sangat digalakkan untuk kita melakukan, menjadikan solat sunnah gerhana ini. Jadi berbalik kepada topik kita, walaupun kita di sini dalam keadaan dalam suasana pandemik, kita tidak dapat melakukan solat gerhana itu berjemaah di masjid sebagaimana kita sering ataupun pernah melakukannya pada sebelum ini di seluruh masjid di Singapura ketika kita mengalami fenomena gerhana bulan ataupun matahari. Janganlah kita lepaskan peluang untuk kita menjalankan solat gerhana ini di rumah-rumah kita, di rumah masing-masing. Sama ada kita melakukan solat tersebut bersendirian ataupun kita lakukannya dengan keluarga kita. Kan lebih baiklah kalau kita mengambil peluang untuk kita kumpulkan keluarga kita dan melakukan solat gerhana di sini. So, solat gerhana bulan pada malam ini kita boleh lakukan selepas solat maghrib sebaiknya, kerana ianya betul-betul dekat pada waktu solat maghrib. Jadi sebaiknya kita lakukanlah solat maghrib kita dulu, dan kita boleh melakukannya di dalam jemaah juga. Jadi kita solat maghrib berjemaah,
kemudian kita melakukan zikir dan doa selepas solat, kemudian kita solat sunnah ba'diyah selepas maghrib, barulah kita lakukan solat khusuful qamar, iaitu solat gerhana bulan. Maka solat gerhana bulan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi ta'ala la yankasifan li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang bermaksud, sesungguhnya matahari dan juga bulan itu adalah di antara dua tanda kebesaran Allah, daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ianya tidak berlaku gerhana kerana matinya seseorang, maupun tidak berlaku gerhana kerana hidupnya seseorang. Adapun jika kita melihatnya, jika kita mengalami suasana tersebut ataupun fenomena tersebut, maka kita mendirikanlah solat, iaitu solat gerhana bulan ataupun matahari, dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat sejajar dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam ajaran Islam, maka kita disunahkan, sunnah yang amat sangat digalakkan, iaitu kita melakukan solat gerhana sama ada bulan ataupun matahari. Maka pada solat gerhana bulan pada malam ini, cara-caranya kita boleh lakukan, yang masyhur kita boleh lakukannya dengan dua cara yang mudah. Cara pertama ialah kita melakukan solat sunat gerhana bulan seperti mana kita melakukan solat sunat yang lain. Contohnya kita melakukan solat sunat qabliyah maupun ba'diyah, ataupun solat tahiyatul masjid sebagai contoh, iaitu dengan kita mendirikan 2 rakaat solat sunat. Ini cara yang pertama, mudah saja. Kita lakukan solat gerhana bulan seperti mana kita lakukan solat sunat yang lain dengan 2 rakaat sahaja. Jadi niatnya sama juga, kita niatkan solat gerhana bulan, salli sunnata khusufil qamar raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku mendirikan solat sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah niat yang mudah untuk kita ambil, untuk kita baca dalam mendirikan solat kita. Kemudian kita mendirikan solat 2 rakaat, sebanyak 2 rakaat, seperti mana kita mendirikan solat sunnah 2 rakaat pada solat-solat yang lain, qabliyah maupun ba'diyah sebagai contoh. Ini cara yang pertama. Caranya mudah sekali. Kita niat, kemudian kita solat sunat 2 rakaat seperti mana kita mendirikan solat sunat selainnya. Jadi ini cara pertama yang mudah untuk kita lakukan. Adapun cara yang kedua yang boleh kita lakukan dalam menunaikan solat gerhana matahari maupun bulan adalah kita melakukan solat sunat sebanyak 2 rakaat. Pada setiap rakaat kita melakukan 2 rukuk. Pada setiap rakaat kita melakukan 2 rukuk. Kemudian rakaat yang pertama kita lakukan 2 rukuk, rakaat kedua pun kita lakukan 2 rukuk. Adapun caranya sebegini. Kita mendirikan solat gerhana bulan pada malam ini, kita melakukan niat, melafazkan niat kita, saja aku solat sunnah gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertakbiratul ihram, kita membaca doa iftitah, kita membaca al-Fatihah dan juga surah. Setelah selesai kita membaca al-Fatihah dan surah, kita mendirikan rukuk. Ini rukuk yang pertama. Setelah kita mendirikan rukuk, kita membaca tasbih di dalam rukuk kita. Kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dan kita sambung balik bacaan al-Fatihah, kita ulang balik bacaan al-Fatihah dan juga surah. Jadi kemudian setelah kita selesai baca sekali lagi, ulang sekali lagi bacaan al-Fatihah kita dan juga surah kita, barulah kita rukuk untuk kali yang kedua dalam rakaat yang pertama. Kemudian kita teruskan dengan i'tidal, kemudian kita sujud sebagaimana kita lakukan di dalam solat-solat yang lain. Kemudian bila kita diri kembali untuk melakukan rakaat yang kedua, kita ulang balik perkara yang sama seperti kita lakukan pada rakaat yang pertama, iaitu pada rakaat yang kedua kita juga membaca al-Fatihah, kemudian kita membaca surah, kemudian kita rukuk pada kali yang pertama. Setelah kita rukuk dan membaca tasbih di dalam rukuk kita, kita i'tidal,
kemudian kita sambung mengulangi membaca Al-Fatihah dan membaca surah di dalam rakaat kedua kita pada yang kedua kalinya. Barulah selesai kita membaca Al-Fatihah dan surah, kita rukuk buat kali yang kedua pada rakaat yang kedua. Kemudian kita sambung dengan i'tidal dan sujud hinggalah yang terakhir kita mengakhiri solat dengan salam setelah kita selesai membaca tahiyat akhir. Jadi itu adalah cara yang kedua yang boleh kita lakukan solat gerhana, dengan kita melakukan 2 rakaat di dalam setiap rakaat yang kita lakukan, yang jumlahnya 2 rakaat sahaja. Jadi ini adalah cara yang kedua kita boleh lakukan kaifiyah, cara-cara melakukan solat gerhana. Jadi ini masyhur sekali, yang saya rasa banyak di luar sana pun pernah belajar, pernah mengetahuinya, pernah mengamalkannya. Cuma hanya peringatan buat diri masing-masing. Di mana kita membaca, melakukan solat gerhana, dan sunnah kita galakkan di antara satu sama lain. Adapun ada cara yang ketiga yang boleh kita lakukan. Cara yang ketiga ini yang mungkin ramai yang tidak mengamalkannya atas beberapa sebablah yang tertentu. Cara yang ketiga ini ianya sama seperti cara yang kedua. Cara yang ketiga ini sama. Dari segi setiap rakaat itu ada 2 rukuk. Kita solat 2 rakaat. Dalam setiap rakaat kita melakukan 2 rukuk. Kita pastikan sebelum kita rukuk kita membaca Al-Fatihah dan juga surah. Jadi caranya sama. Cuma beza di sini adalah pembacaan kita di dalam diri kita dan dalam rukuk kita, di dalam sujud kita. Kita memanjangkan bacaan kita ketika kita berdiri dan kita memperbanyakkan bacaan tasbih kita ketika kita rukuk dan juga ketika sujud. Sebagai contoh, pada kaifiyah yang ketiga ini, kita digalakkan pada rakaat yang pertama, setelah kita membaca Al-Fatihah, kita membaca surah yang di mana ianya sama kadarnya dengan surah Al-Baqarah panjangnya. Itu pada yang pertama, Al-Fatihah kita yang pertama. Kemudian setelah kita rukuk dan kemudian kita diri untuk menyambung kembali bacaan Al-Fatihah dan surah buat kali kedua. Di dalam rakaat kita yang pertama, kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita membaca surah yang sama kadar panjangnya dengan surah Al-Imran. Panjangnya. Itu pada yang kedua. Kemudian rakaat yang kedua pula, pada bacaan yang pertama, kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita membaca surah yang kadar panjangnya sama dengan surah An-Nisa. Kemudian kita rukuk, kita i'tidal. Kemudian pada bacaan Al-Fatihah kita yang keempat dan terakhir, kita membaca surah yang sama panjang dia dengan kadar bacaan surah Al-Ma'idah. Ini adalah di antara cara yang ketiga yang boleh seseorang itu lakukan jika seseorang itu mungkin dia fasih menghafal Al-Quran ataupun hafiz, ataupun boleh saja dia mengamalkannya dengan membaca Al-Quran yang boleh dia letakkan di hadapannya, ataupun dia ada Quran yang kecil yang boleh dia pegang bersamanya di tangannya. Adapun kita sebutkan sebentar tadi, bukan hanya pada dirinya sahaja dipanjangkan sujud dan tasbihnya juga dibanyakkan pada rukuk dan sujudnya. Pada rukuk dan sujudnya itu dipanjangkan ataupun dibanyakkan tasbihnya kadar 100 ayat surah Al-Baqarah pada rukuk yang pertama. Kemudian pada rukuk yang kedua, yang memperbanyakkan tasbih kadar panjang 80 ayat daripada surah Al-Imran. Kemudian pada rukuknya yang ketiga, dia rukuk dan banyakkan tasbih panjangnya kadar sama seperti surah 70 ayat daripada surah An-Nisa. Kemudian rukuknya yang terakhir, dia membanyakkan tasbih kadar lama panjangnya sebanyak 50 ayat daripada surah Al-Ma'idah. Dia boleh lakukan, maknanya dia kita bayangkan kalau kita baca surah Al-Baqarah 100 ayat, berapa lama kita punya bacaan itu mengambil masa. Kalau kita kata 100 ayat tu contohnya lah 20 minit contohnya. Yang ni maka rukuknya pun banyakkan tasbih selama 20 minit lamanya.
Begitu juga dengan sujudnya yang pertama. Kemudian yang kedua, rakaat yang kedua dia membaca banyakkan tasbih kadar panjang ayat 80 ayat. 80 ayat tu berapa minit? 15 minit kita katakanlah. Maka rukuknya yang kedua dan sujudnya yang kedua pun kadar panjang 15 minit. Kemudian rakaat rukuk yang ketiga dan sujud yang ketiga pada rakaat yang kedua. Kita katakan panjangnya, kita banyakkan tasbih, panjangnya sebanyak 70 ayat. Jadi kalau kita kata 70 ayat tu kita baca 7-8 minit. Maka kadar panjang rukuk dan sujud kita pun sama juga, kadar 7-8 minit. Dan rukuk yang keempat dan sujud yang keempat dan yang terakhir kadar panjang ayat 50 ayat. Jika kita kata 50 ayat tu kita baca dalam 6 minit contohnya, 5 minit contohnya, maka kadar panjangnya sebegitu juga. Jadi ini adalah kaifiyah cara yang ketiga, yang di mana sama dengan kaifiyah cara yang kedua tadi, cuma dipanjangkan dirinya dengan bacaan yang panjang dan juga dipanjangkan, dilamakan rukuk dan sujudnya dengan memperbanyakkan tasbih di dalamnya. Ini adalah cara yang ketiga. Akhir sekali, pastikanlah kita mengajak, menyeru semua orang untuk melakukan solat sunnah yang sangat digalakkan ini, sama ada dengan bersendirian maupun dengan keluarga kita, dengan ahli keluarga kita. Ini adalah di antara peluang-peluang yang kita mesti raih dari mengambil manfaat daripadanya. Kerana tidak berlaku dia tidak berlaku dengan banyak sekali solat gerhana tersebut yang boleh kita amalkan. Ini juga di antara perkara yang kita digalakkan untuk melakukan sebagai umat Islam. Kerana ini adalah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita berdepan dengan fenomena yang terjadi dalam alam ini, secara umumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menggalakkan kita untuk melakukan satu amalan. Contohnya kalau kita bangun pagi, di waktu pagi, Nabi mengajar kita sunnahnya dalam kita membaca doa di waktu pagi. Jika turunnya hujan, ada perkara yang kita harus lakukan, iaitu kita disunahkan untuk membaca doa dan sebagainya. Jadi ini adalah di antara satu fenomena alam yang kita dapat mengambil faedah daripadanya dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendirikan solat gerhana bulan pada malam ini, insya-Allah. Dan juga mengajarkan diri kita, mengingatkan diri kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan semua kejadian, dalam setiap kelakuan, setiap apa yang berlaku di dunia ini, semuanya atas dasar kuasa Allah Subhanahu wa taala, atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ni sebagai manusia, kita ingatkan diri kita ni tidak ada daya, tidak ada upaya sama sekali untuk kita melakukan apa jua perkara melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita menunaikan solat gerhana pada malam ini, dan kita mengajak semua yang di luar sana, yang kecil maupun yang besar, yang tua maupun yang muda, yang sudah berkeluarga maupun tidak, untuk sama-sama kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, dan kita sama-sama mengamalkan malam ini, insya-Allah, bermula pada pukul 7.04 malam sehinggalah pada pukul 8.52 malam. Jadi tempoh ini kita sama-sama menunaikan solat gerhana bulan, insya-Allah. Itulah sedikit sebanyak perkongsian kita pada petang ini, insya-Allah. Apa yang baik, yang buruk, apa yang baik dan yang hebat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang buruk, apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri, dan kita memohon ampunan maaf atas apa jua kesilapan dan kekurangan yang ada. Jazakumullahu khairan jazak, sehingga kita bertemu lagi di dalam sesi Mari Beringat yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.